jika dia sudah pernah haid dan nifas. Dia tak ada kalau lelaki dia, perempuan dia ke, tak ada. Sama je. Okey? Dan dia ingat pada kebiasaan haid dan Dan nifas. dia ingat pada kebiasaan, dia ingat. Okey. Dia ingat pada kebiasaan. Ini yang pertama, kisim yang pertama. Dia mempunyai kebiasaan dan dia ingat kebiasaannya. Bila disebut kebiasaan-kebiasaan ni, dia merujuk kepada kebiasaan nifas dan juga haid. Maksudnya dia pernah berlaku sebelum ni nifas, kemudian haid. Lepas nifas tu datang haid pula. Baca. Maka lamanya darah lamanya darah yang disebut nifas itu sama dengan kebiasaan nifas yang lain. Lama nifasnya bagi surah istihadah ini sama macam yang sebelum ini. Kemudian darah yang sesudahnya yang lamanya sama dengan kebiasaan suci dari haid. Kemudian dia ingat sebelum ni nifas, suci, haid. Itu maksud yang dia ingat tu. Lepas nifas suci berapa hari, lepas suci datang haid berapa hari. Adakah dia ingat semua maklumat tu? Dia ingat. Maka dia akan applykan apa yang dia ingat itu pada keadaan sekarang ini. Faham? Lagi? Disebut istihadah. Istihadah. Kemudian Maknanya masa yang suci istihadah. Kemudian yang haid pula lepas suci itu dipanggil haid. Kemudian darah yang sesudahnya yang lamanya sama dengan kebiasaan haid disebut haid. Begitu seterusnya berganti antara istihadah yang lamanya sama dengan kebiasaan suci dari haid dan haid lamanya sama dengan kebiasaan haid. Okey, ini yang pertama, faham betul-betul. Dia kalau kita perhatikan betul-betul, dia sebenarnya kias dengan istihadah haid. Iaitu kalau satu orang perempuan dia ghairu mumayyizah, maka dia akan kembali kepada adat. Dan kalau dia mengingati adatnya, maka urutannya, harinya akan disesamakan dengan adat sebelumnya. Cuma bila disebut adat, disesuaikan dengan konteks nifas. Faham? Iaitu dia kena ingat nifas, dia kena ingat suci selepas nifas berapa hari, dia kena ingat haid selepas itu berapa hari. Kalau dia ingat semua perkara itu, maka putarannya akan dikiaskan dengan putaran nifas sebelumnya. Contoh, seorang wanita yang kebiasaan nifas 20 hari dan kebiasaan haid 7 hari dan suci. Ini kita dah tulis dah. Jadi dalam tangan 20 hari. Kemudian kebiasaan haid 7 hari dan suci 23 hari. Badam 20 hari. Kemudian 7 hari 7. Tak sebelum tu suci 23 hari. 20, 23, Haid 7 hari. 7. Itu yang berlaku sebelum ni lah. Itu yang berlaku pada nifas sebelum ni. 20 hari nifas, kemudian suci. Lalu dia berlarutan sehingga 23 hari, kemudian 7 hari keluar balik darah. Itu dalam tangan. Yang berlaku pada dia sekarang ni macam mana? Yang berlaku pada dia sekarang ini, dia telah dijangkiti haid. Sekarang ni dia punya darah keluar 60 hari. Bukan, 70 hari. Darah dia keluar berapa hari? 80 hari. 80 hari. Tulis 80. Itu surah masalah. Darah keluar 80 hari. Semua darah. Maka dia ini ghairu mumayyizah. Nifasa ghairu mumayyizah. Adat sebelumnya 20, 23, 7. Kemudian 23. Dia telah melahirkan anak. Kau nak beranak? Mengeluarkan darah selama 80 hari. 80 hari. Tanda lah. Tahu dah jawapan dia. Tanda. Maka dia akan pakai adat sebelum ni. 20 hari nifas, 27 hari suci, 7 hari
haid, kemudian 27 hari semula, 23 hari. 80 hari semula. Berapa hari perlu qada maklum. Faham? Mana hari yang ditanda sebagai istihadah, itulah yang dia perlu qada. Sebab dia hanya menyedari dia istihadah bila telah melepasi 60 hari. So maknanya apa yang dia perlu dibuat, hari ke-60 tu, hari ke-61 dia kena mandi. Itu pasti. Kejap. Dah. 20, 23 adalah 43. Baca. Kemudian 7 7.50. Betul lah. Lepas sahaja hari ke-60 dia kena mandi, betul tak? Sebab hari ke-60 itu berada dalam IST kan, betul tak? Maka dia mandi. Dan untuk seterusnya, maksudnya hari ke-60 dia mandi, dia terus mandi sehinggalah hari ke-73. Hari ke-74 dia berhenti daripada apa? Daripada apa sahaja yang dilarang sampai tamat. Betul tak? IST. Jap. IST tu lah. Dia mandi, 10 pertama. Dalam 60 hari 20 okey, ada 10 tu IST tu lah qada solat. Dia kena qada kan? 10 tu kena qada. Betul tak? Ni IST tu pun kena qada tak? 23 tu. Nampak? Faham? Nampak faham? Dia memakai adat sebelum ini. 20 nifas, 23 istihadah, 7 haid, kemudian baki semua tu adalah istihadah. Dia perlu mandi setelah melepasi hari ke-60. Dia lepas hari ke-60 tu dia kena mandi. Oleh kerana dia memang ingat dia punya kes 60 hari ni ghairu mumayyizah, automatik dia akan kembalikan dia punya masalah ni kepada adat. Sekarang ni hari ke-60, 61. Jadi kalau hari ke-61 dia di dalam hari ke-61 dia dalam kiraan apa? Dia dalam kiraan suci. Faham tak? Dia kiraan suci. Maka sebab itu dia mandi. Dia mandi. Dan kalaulah hari ke-61 tu bukan kiraannya suci tapi haid, dia tak kena mandi. Cuba bagi contoh. Contoh hanyalah kita buat. Dia keluar 40 hari. Yang pertama, nifas 40 hari. Yang sebelum ni lah adat dia. Ni sebelum ni. Adat dia sebelum ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kata adat dia sebelum ni adalah 40, kemudian 15 hari suci, kemudian keluar haid 10. Itu yang dalam tangan. Kemudian 15 balik. Macam tu. 40, 15 hari suci, kemudian 10. Itu dah berapa? 65 kan? 65, 70, 80 juga kan? Keseluruhan berapa? 80. So kalau macam ni, cuba buat dia punya solusi dia.
Tanda nifas, istihadah, haid. Okey. Apa? Istihadah. Jadi di sini dia mandi bila? Dia tak boleh mandi pada hari ke-61. Sebab hari ke-61 dia masuk dalam adat haid dia. Betul? Maka dia kena mandi tu pada hari tu, yang garis panjang. Faham kan? Sebab apa macam tu? 40 nifas. 15 maksudnya hari ke-55 suci. Maksud sebabkan kita belajar, kalaulah dia punya suci tu walaupun dalam tempoh 60 hari, tapi dia telah mencapai 15 hari, maka darah selepas itu adalah haid, bukan nifas. Betul tak? Bukan nifas. Sedangkan hari baru 55 hari, dan dia berlarutan selama 10 hari. Maksudnya sampai ke hari 65 dia adalah haid. So makna kata, kalau dia nak kembalikan kepada adat dia, maka hari ke-61 dia tak boleh nak mandi, sebab dia berada dalam keadaan haid. Dia hanya mandi bila genap 10 hari, maka ia adalah pada hari ke-66 barulah dia mandi kan. Itulah wa ala hadzal qiyas. Baca B. Dan jika dia sudah pernah nifas, surah yang kedua, dia pernah nifas. Dan ingat pada kebiasaan nifasnya. Ingat pada kebiasaan nifasnya. Okey. Tetapi dia belum pernah haid. Tetapi dia belum pernah haid. Kok mana tu? Dia maksud belum pernah haid tu haid selepas nifas. Faham? Maksudnya lepas dia habis nifas, dia suci. Lepas tu dia tak pernah haid. Mungkin terus mengandung pula anak seterusnya. Next. Dia tak keluar, ataupun dia jadi aturan dia kok mana tak keluar darah. Bukan maksud dia tak pernah keluar haid langsung seumur hidup dia. Bukan maksud dia macam tu. Maksudnya selepas dia nifas itu, dia tidak ada pengalaman keluar haid semula. Nifas dengan nifas satu lagi tu, tengah tu langsung tak ada apa? Tak ada haid. Maksudnya lepas habis nifas suci, terus suci, sampai beranak pula anak seterusnya. Sama ada memang dia terus mengandung, ataupun ada masalah. Tapi walhasilnya, pada nifas sebelum ni, dia tidak ada pengalaman haid selepas nifas. Faham? Dia tidak ada pengalaman. Ini memang lama. Dia ni memang akan jadi terlalu lama. Sebab kita boleh anggar lah, kalau nifas sebelum ni dengan nifas seterusnya, paling kurang lah masa dia berapa? 9 bulan. Faham? Paling kurang 9 bulan. Maksudnya dia akan hukum diri dia tu dalam keadaan istihadah. Kalau dia punya istihadah lepas nifas tu berbulan-bulan, maka sepanjang bulan-bulan tu semua dia adalah dalam keadaan nifas. Dia adalah dalam keadaan istihadah. Faham? Tak faham? Okey, baca. Maka lama darahnya yang disebut nifas itu disamakan dengan kebiasaan nifas yang lalu. Okey, nifas normal dia tak lebih 60. Dia isunya suci. Suci kan dah hadda li aksarihi. Tidak ada had bagi kebanyakannya, maksimalnya. Kemudian darah yang sesudahnya, yang lamanya 29 hari 29 malam disebut istihadah. Istihadah? Bukan kiraan macam tu. 29 hari 29 malam istihadah. Kemudian darah yang sesudahnya, yang lamanya sehari semalam. Silap. Bukan. Kat bawah tu dia ada tulis, dia punya cara kira dia ni, kat bawah tu dia kata, kalau dia tidak ada pengalaman haid selepas nifas, kat bawah tu, kat muka surat sebelah tu dia kata fahiya mubtada'ah. Kan ada kat bawah tu, tepi tu kan, atas sekali, fahiya mubtada'ah. Ada kan dekat nota tu, Arab.
Kalaulah, maka fahiya mubtada'ah kan. Maka dalam surah ni dia adalah apa? Dia adalah mubtada'ah. Mubtada'ah. Tak ingat baris. Inilah. Ini sini. Summa ba'dahu haidha ka'adatiha aw nifasan faqat, muka surat 56. Aw nifasan faqat fahiya mubtada'ah. Faham? Jumpa? Nanti kamu baca juga ibarat Arab. Baca. Jadi kalau perempuan ni dia ada pengalaman nifas tapi tidak ada pengalaman haid selepas nifas, fahiya mubtada'atun. Baca ibarat dia. Fahiya mubtada'atun fil haidi. Fahiya mubtada fil haidhi. Insya. Jap. Fahiya mubtada'atun fil haidhi. Dia punya hukum dia ni dalam masalah haid tu sama macam hukum orang perempuan mubtada'ah. Sama. Iaitu kita belajar kan, daripada sebulan, 1 hari sahaja kita hukum sebagai apa? Sebagai haid, yang baki itu semua kita hukum sebagai istihadah. Baca fahiya mubtada'atun fil haidhi. Jadi kita akan kira okey. Nifas dia ikut adat sebelum ni, suci dia 29 hari, kemudian haid dia sehari, kemudian suci balik 29 hari, haid sehari, 29 hari, haid sehari, begitulah sampai habis dia punya istihadah dia. Baca lagi. Faturuha ba'da nifasiha al-mu'tadi ismatun wa kisruna yawman. Lagi. Summa tahidu Yauman wa lailah. yawman. Summa tahidu aqallahu. Kemudian Wa taturu Tis'an wa 20. Okey, baca matan Arab, Melayu. Kemudian darah yang sesudahnya, yang lamanya sehari semalam disebut haid. Begitu selanjutnya berganti antara istihadah lamanya 29 hari 29 malam dan haid lamanya sehari semalam. Acha. Lagi? Contoh. Ni senang je ni, tapi kita tulis juga contoh dia. Seorang wanita yang berkebiasaan nifas 15 hari 15 hari dan dia belum pernah haid. Kemudian dia setelah melahirkan anak mengeluarkan darah selama 75 hari. 75 hari. Setelah apa? Setelah beranak keluar darah apa? 75. Okey. Dan dia ingat pada kebiasaan nifas yang lalu. Ini kalau ingat nifas, tak ingat dia cerita lain pula. Dia ingat tu kebiasaan nifas, dia ingat, iaitu 15. Tulis 15. Tetapi dia tidak ada kebiasaan haid, maka tulislah lepas 15 29, kemudian 1 lagi. Maka darah yang lamanya 15 hari pertama disebut nifas, Kemudian yang 29 hari lanjutnya disebut istihadah, kemudian yang sehari lanjutnya disebut haid. Sebut haid. Bau 45 lagi. Kemudian yang 29 hari lanjutnya disebut istihadah lagi. Kemudian yang sehari lanjutnya disebut haid lagi. Wallah. Ni salah kira ni. Keseluruhannya bukan 75 tu. 75 campur 15. Campur 15 kan? Oh jadi 75 tu selepas kan? Betul tak? 60 adalah 75. Betul lah tu. Betul. Silap. 75. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Si. Sirah. Apa dia? Dan jika dia sudah pernah haid Dia pernah haid. dan ingat pada kebiasaan haid, Dia ingat pula kebiasaan haidnya. tapi dia baru pertama kali nifas, maka darah yang dihukumi nifas hanya satu tetes sahaja pertama. Ini lagi rumit. Kemudian darah yang sesudahnya yang lamanya sama dengan kebiasaan suci dari haid disebut istihadah. Kemudian darah yang sesudahnya yang lamanya sama dengan Dia pernah haid. Dia pernah apa sana tadi? pernah haid. Lagi? Dan dia ingat pada kebiasaan haidnya. Haidnya. tapi dia baru Cuma pertama masalahnya nifas dia mubtadaah pada nifas. Dia mubtadaah pada apa? Nifas. Nifas itu yang pertama kali. Jadi sulitlah. Tak boleh nak bagi adat nifas sebelum tu. Tak ada nifas. Kalau perempuan mubtadaah dan ghairu maizah, kita akan pakai sekurang-kurang haid. Masalah haid. Kalau dia mubtadaah ghairu maizah, kita akan pakaikan dia sekurang-kurang haid kan. Pendapat kedua kata ikut ghalib. Maka nifas kita akan pakaikan dia, kita akan hukum dia sekurang-kurang nifas. Lahzatun. Maka dia punya nifas dia lahzah. Baki tu semua ishadah. Jadi panjang. Baca? maka darah yang dihukumi nifas hanya satu tetes pertama. Kemudian darah yang sesudahnya yang lamanya sama dengan kebiasaan suci dari haid disebut istihadah. Kemudian darah yang sesudahnya yang lamanya sama dengan kebiasaan haid disebut haid. Begitu selanjutnya berganti antara istihadah lamanya sama dengan kebiasaan suci. Dia pakai juga. Maksudnya dia pakai juga suci dengan haid yang sebelum ni, bukan yang hanya. Jadi mungkin kena betulkan yang nombor 2 tadi. Lagi? Dan haid lamanya sama dengan kebiasaan haid. Tapi suci yang dimaksudkan suci yang mana? Suci yang mana? Ada keadaan kan kita pakai dia ikut adat yang terakhir kan? Apakah adat suci dia yang terakhir? 9 bulan tak keluar haid. Macam? Contoh. Seorang wanita yang berkebiasaan haid 10 hari 10 hari. suci 25 hari 25 hari, okey. dan dia belum pernah nifas. Belum pernah nifas. Kemudian dia setelah melahirkan, Dia pakai 25 tu. mengeluarkan Jadi darah, surah yang kita pakai yang mengandung punya suci. mengeluarkan darah lamanya 70 hari, lebih sedikit. Lebih sedikit. Semua sifatnya sama.
dan dia ingat pada kebiasaan Itu kalau yang berubah-ubah tu. Okey, dia ingat kebiasaan yang baru. maka darah yang disebut nifas hanya satu tetes. Satu pertama. tetes. Nak tulis apa tu? Lahwah. Tulis je. Tulisan lahzah. Lahzah. Masa lah. Satu detik. Satu detik. Nifas. Okey. Kemudian darah yang lamanya 25 hari lanjutnya disebut istihadah. istihadah. Kemudian yang 10 hari lanjutnya disebut haid. Haid. Okey. Kemudian yang 25 hari lanjutnya disebut istihadah lagi. Istihadah lagi. Kemudian yang 10 hari lanjutnya disebut haid lagi. Faham? Ini mudah je. Dia pakai adat tu. Ini surah ni, kalaulah dia punya adat dia konsisten. Kan kita belajarkan adat ni dia ada adat yang konsisten. Maksudnya tidak mukhtalif. Tapi ada keadaan yang orang ni adat dia mukhtalif. Nanti dia akan ada, dia ni kena istihadah ni lama. Lama kena istihadah. Maka dia akan tengok adat nifas. Dia anak pertama adat berapa, anak kedua adat berapa, anak ketiga. So dia akan ada pakai kaedah adat seperti itu juga. So adat haid tu, bila kita tak tahu adat nifas, kita pakai sekurang-kurang nifas. Faham? Bila tidak tahu ataupun tidak ada. Bila tidak ada ataupun tidak tahu cerita lain, tidak ada dulu. Bila dia tidak ada adat haid, maka dia akan pakai sekurang-kurang haid kan. Sama, kaedah dia sebenarnya sama. Tidak pernah ada pengalaman nifas, maka kembalikan kepada sekurang-kurang nifas. Pendapat kedua, pakai ghalib nifas. Tidak ada pengalaman haid, mubtada'ah, lalu terjangkiti dengan istihadah, kita pakai dia sekurang-kurang haid. Nampak kan? Sama dia punya kaedah dia. Kalau ada adat nifas, kembalikan kepada adat sebelumnya. Itu kalau adat nifas itu misalnya tidak mukhtalif. Faham tak? Tidak mukhtalif. Macam mana pula kalau dia jangkiti selama bertahun-tahun pada masalah istihadah dia, maka dia ada hukum.